Jadi kalau 10 menit seorang bermakna sejam. Jadi kita harus ingat bahawa Kementerian Kesihatan perlu kita selesaikan pada malam ini. Karena tadi terlampau panjang masa diambil di Kementerian Pelajaran. Sila pendak 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, Menteri yang hadir pada malam ini. Pertama sekali saya nak sentuh dalam bidang 60400 farmasi regulatory. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. Baru hari Ahad baru ni saya pergi ke ejen untuk membekalkan ubat, tanya berhubung dengan satu tranquilizer, iaitu rawatan untuk penyakit sawan, Valium, diazepam. Mereka mengatakan mereka sudah tidak mendapat stok Valium ini lagi kerana mereka mengatakan kuota dah penuh, dah habis. Saya tanya bagaimana jawapan begitu. Dia kata Valium dalam pasaran sekarang dah cukup kuota. Syarikat yang mengeluarkan ubat ini sudah tidak dapat mengeluarkan Valium lagi. Valium ataupun diazepam ini cukup penting. Ia telah digunakan hampir 40 tahun untuk merawat convulsion, iaitu sawan. Jadi saya rasa kalau sekiranya benar apa yang dinyatakan oleh syarikat farmasi ini, agak malang lah. Kerana kita tak tahu kalau dia kata stok dah habis, dah cukup, maknanya ubat itu pergi ke mana. Walaupun kita tahu ini merupakan dangerous drug, dalam DDA, Dangerous Drug Act, mereka ini mesti melabelkan setiap orang yang membeli setiap tablet Valium tersebut. Tapi kemanakah stok itu berada? Kerana kami di klinik memang sukarlah kalau tidak ada ubat ni, baik tablet ataupun injection ataupun suppository ataupun dimasukkan ke dalam punggung. Kerana apabila pesakit datang, kita terpaksa merawat ataupun memberhentikan sawan tersebut kalau sekiranya rawatan ini tidak ada. Amat malang bagi pesakit tersebut. Jadi saya nak tanya ada pihak kementerian, apakah dakwaan yang disebut oleh pembekal ataupun farmasi tadi benar ataupun tidak benar? Kalau sekiranya benar, ke manakah sebenarnya tablet-tablet diazepam ataupun Valium ini pergi? Berhubung dengan farmasi laboratory juga, saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. Apakah tindakan ataupun kesan-kesan daripada peraturan-peraturan yang telah kita buat terhadap ubat-ubat yang dijual di kedai-kedai runcit, pasar-pasar malam ataupun pekan-pekan nat yang kita rasa memang ia tidak mematuhi kepada peraturan ubat ataupun rawatan yang sebenarnya yang diluluskan oleh pihak kementerian. Dan perkara ini masih berlaku dan berleluasa sehingga ada yang menghadapi masalah kesan-kesan sampingan daripada rawatan tersebut, terutamanya rawatan-rawatan ataupun ubat-ubat yang self-made lah, dibuat mungkin di belakang-belakang rumah ataupun di tempat-tempat yang kita rasa tak sesuai dilaksanakan tablet-tablet ini. Dan sekarang ni dia ada satu kapsul yang mudah dibeli. Jadi kalau macam kita kata rawatan herba ni boleh di grinding, dihancurkan, masuk dalam kapsul dan dijual. Kita buat sakit pinggang, padahal bukan untuk menghilangkan sakit pinggang, menambahkan sakit pinggang. Saya pernah terjumpa mereka yang ke kedai runcit membeli kita panggil OCP, ubat perancang. Bukan nak merancang bagi kurang anak, tapi tambah anak lagi ada. Ini perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian. Begitu juga dengan macam dalam akhbar semalam berhubung dengan pusat rawatan kecantikan, pusat kecantikan dan pusat rawatan. Ini satu perkara yang juga memeningkan kepala rakyat sebenarnya. Sebab mereka mengatakan ini adalah pusat kecantikan untuk menguruskan badan, mengempiskan perut dan berbagai-bagai lah dakwaan-dakwaan yang dibuat. Tetapi peralatan yang digunakan, adakah peralatan ini termasuk di dalam akta yang kita luluskan baru-baru ini, iaitu gadget perubatan? Jadi saya ingin mendapat kepastian daripada pihak kementerian, bagaimanakah kawalan yang akan kita lakukan? Kerana dia mungkin kita nampak lain pusat untuk kecantikan, ini pusat untuk rawatan, kita pantau betul-betul, tapi kecantikan kita tidak pantau. Tetapi peralatan yang digunakan, misalnya untuk mengempiskan perut, dia ada saya tak ingat nama dia, satu plate yang kita duduk atas tu, dia melakukan vibration, dia kata memecahkan lemak, menghilangkan
aterosklerosis, boleh menyembuhkan penyakit jantung. Encik tak perlu makan ubat, macam saya dah bahaskan dalam peringkat dasar. Tetapi dengan adanya keluhan-keluhan seperti laporan akhbar 2 hari lepas, saya kata ini perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian. Begitu juga dengan rawatan yang diberikan oleh pusat-pusat kecantikan ini. Contohnya botok, vitamin C. Sepatutnya mereka ini tidak dibenarkan, tidak boleh menggunakan, tetapi ini yang berleluasa berlaku. Chelating agent terapi misalnya, sepatutnya hanya pegawai-pegawai yang bertauliah saja yang menjalankan kerja-kerja ini. Tetapi ini masih berlaku dan saya harap pihak kementerian dapat melakukan pemantauan yang cukup, walaupun mereka ini merupakan hanya pusat-pusat rawatan, pusat-pusat kecantikan, bukannya pusat rawatan. Begitu juga dengan kelonggaran pihak kementerian untuk meletakkan klinik-klinik ataupun pusat perubatan ini boleh meletakkan iklan-iklan. Sebelum ini kita tidak boleh, tapi kelonggaran diberikan boleh meletakkan iklan-iklan. Tetapi saya harap ini juga perlu dikekang ataupun diberi perhatian oleh pihak kementerian, kerana ia mungkin akan mengelirukan orang ramai dan seterusnya akan memberi satu impak yang negatif kepada masyarakat. Dan 20,000 iaitu kesihatan awam. Dalam kesihatan awam ini 20,300 kawalan penyakit. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian berhubung dengan masalah leptospirosis disebutkan oleh sahabat kita tadi, melioidosis tadi ini. Pada tahun 2006 kita ada 527 kes, 2007 929 kes, dan pada tahun tak silap saya tahun sudah dan tahun ini memang kes ini naik secara mendadak dan banyak berlaku di tempat-tempat awam. Di tempat saya pun 2-3 tempat ada terjadi kes kencing tikus atau leptospirosis ini. Apa yang menjadi masalah apabila mereka dapat diagnosis mengatakan punca daripada air di suatu tempat, tetapi apabila tempat itu dah clear daripada leptospira ini, tidak diisytiharkan, ataupun kawasan itu masih lagi ada kuman leptospira, pun mereka tidak meletakkan label mengatakan kawasan itu bahaya. Jadi saya harap perkara ini perlu juga diberi perhatian oleh pihak kementerian dan juga pusat kesihatan yang menjalankan ujian tersebut. 31,300 iaitu dermatologi berhubung dengan leptospirosis. Saya ingin bertanya, apakah status penyakit ini sekarang? Apakah masih lagi kita meletakkan penyakit leprosi ini sebagai suatu penyakit yang menakutkan ramai? Walaupun dulu kita pesakit-pesakit leprosi ini kita letakkan di Sungai Buloh, mereka menjadi satu masyarakat yang eksklusif di Sungai Buloh, menjalankan perniagaan bunga dan juga mendapat rawatan di hospital tersebut. Tapi sekarang ni apakah status itu telah kita buka, kita dedahkan kepada masyarakat? Kita sudah menjadikan mereka ini sebagai boleh masuk ke dalam masyarakat. Kerana saya baru mendapat serasa mungkin satu kes leprosi 2 hari lepas saya masuk klinik dan dapat satu kes, dan saya terpaksa rujuk kepada klinik dermatologi lah. Kemudian 31,600 neurosurgery. Saya ingin mendapat penjelasan juga daripada pihak kementerian, sebenarnya berapakah pakar neurosurgery yang kita ada pada hari ini, selain daripada Hospital Kuala Lumpur dan juga di Pulau Pinang. Di manakah lagi plan-plan kita untuk meletakkan? Kerana banyak kes-kes aksiden kemalangan yang melibatkan pengsan perdarahan di dalam otak dan juga kes-kes yang memerlukan rawatan neurosurgeon. Tuan Speaker tengok kerap tu dah habis belum? Kemudian 32,100 seminit lagi, seminit lagi. Patologi saya juga ingin membuat teguran dan juga orang kata minta penjelasan daripada pihak kementerian. Apakah sekarang ini makmal-makmal di hospital sudah kita mandumkan, mana kurang penggunaan servis mereka? Kerana banyak kes-kes yang didapati apabila kita tanya result, dia kata hantar ke makmal swasta. Makmal swasta menjadi satu makmal yang dominan sekarang ini. Mungkin saya juga ingin dapat penjelasan apakah darah-darah yang kita screen juga kita hantar kepada makmal swasta untuk menjalankan penyiasatan sehingga ada kes-kes yang
berlaku hepatitis, HIV dan sebagainya yang disebutkan oleh Korang Kerai dan juga Bukit Tajam tadi. Setakat manakah bahan kajian, ujian kajian kita yang dihantarkan kepada makmal patologi swasta ini. Kemudian dasar-dasar baru 10,000 iaitu perubatan komplementari. Macam Perdana Menteri Abbas telah mengatakan Hospital Kepala Batas dan Putrajaya akan mengadakan TCM, Traditional and Complementary Medicine. Saya ingin juga mendapat kepastian daripada pihak kementerian setakat mana kelulusan akademik pengamal perubatan tradisional dan komplementari ini yang kita perlukan daripada mereka. Kalau sekiranya patah misalnya, ya, bomoh yang merawat, apakah mereka ini layak untuk memberi kemudahan cuti sakit kepada mereka yang mendapat rawatan secara tradisional daripada bomoh yang pakar ini. Dan akhir sekali, Tuan Pengerusi adalah tadi Tuan Pengerusi tadi kata tak boleh sentuh tentang Keputusan Yang Maha Mulia Tuanku. Saya tak mau sentuh lah. Cuma apa yang saya harap saya sentuh pada ucapan dasar dulu, Timbalan Menteri tak jawab. Hospital Pendang dah naik hutan banyak, orang minta nak sewa pun kementerian tak beri. Saya minta jawapan daripada pihak kementerian lah, ya. Kalau dapat siap sebelum pilihan raya kecil, alhamdulillah. Dan minta juga pada pihak kementerian. Terima kasih Tuan Pengerusi.